Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita PDPR untuk pelajaran fiqah tahun 3. Okay, sebelum kita mulakan pelajaran kita pada petang ini, kita mulakan dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey. Hari ini Ustazah akan masuk kepada tajuk yang pelajaran seterusnya, iaitu pelajaran keempat yang bertajuk Fardu Ain dan Fardu Kifayah. Okay, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 61. Okay, sebelum ni Ustazah dah terangkan tajuk solat fardu kan. Okay, hari ni kita masuk pada tajuk Fardu Ain dan Fardu Kifayah. Okey, Ustazah fokus dulu pada satu persatu tajuk kecil, iaitu Fardu Ain. Okey, tengok Fardu Ain. Okey, Fardu Ain. Okey, apa dia pengertian Fardu Ain? Okey, perkara yang wajib ditunaikan oleh setiap umat Islam dan berdosa jika tidak dilaksanakan. Okey, Ustazah ulang lagi sekali. Pengertian fardu ain ialah perkara yang wajib ditunaikan oleh setiap umat Islam dan berdosa jika tidak dilaksanakan. Okey, seperti yang kamu sedia maklum. Okey, apabila perkara yang wajib maknanya yang mesti kita buat. Hukum dia berdosa. Kalau wajib ni, apabila kita tidak melaksanakan, hukumnya adalah berdosa. Okey, saya ulang lagi sekali. Fardu Ain bermaksud perkara yang wajib ditunaikan oleh setiap umat Islam dan berdosa jika tidak dilaksanakan. Ingat pegang kata-kata ni. Fardu Ain adalah hukumnya wajib. Faham? Okey, seterusnya kamu boleh tengok buka buku surat 62. Okey, di sini ada 7 contoh perkara fardu ain. Ada 7 contoh. Okey, tengok dulu yang pertama. Taat kepada ibu bapa. Okey, taat kepada ibu bapa, menuntut ilmu. Ketiga, membantu sesama Muslim. Keempat, bekerja mencari nafkah keluarga. Kelima, bekerja mencari rezeki yang halal. Keenam, bertakwa kepada Allah. Dan yang ketujuh, amar ma'ruf nahi mungkar. Okey, saya ulang lagi sekali. Contoh perkara fardu ain ada 7, iaitu taat kepada ibu bapa. Yang pertama. Kedua, menuntut ilmu. Ketiga, membantu sesama Muslim. Keempat, bekerja mencari nafkah keluarga. Kelima, bekerja mencari rezeki yang halal. Keenam, bertakwa kepada Allah. Dan yang ketujuh, amar ma'ruf nahi mungkar. Okey. Okey, Ustazah terangkan satu persatu. Okey, apa dia yang perkara fardu ain? Yang pertama iaitu taat kepada ibu bapa. Okey, ini yang mestilah sebagai seorang anak yang soleh dan solehah. Okey, kita kena taat dengan segala arahan dan suruhan ibu bapa. Selagi arahan dan suruhan itu tidak bertentang dengan ajaran agama Islam, kita hendaklah taat kepada ibu bapa. Okey, yang kedua, menuntut ilmu. Okey, ingat menuntut ilmu adalah perkara fardu ain. Tak kiralah ilmu apa pun yang terbaik untuk diri kamu. Kalau boleh ilmu yang baik-baiklah, janganlah menuntut ilmu yang tidak baik. Kan banyak kamu kadang-kadang murid sekarang dia banyak istilah dia, fahaman dia dah terkeliru. Dia keliru daripada diri sendiri. Tak kiralah. Kan Ustazah kata menuntut ilmu tak apa, ilmu apa-apa pun tuntut, tak mahulah macam tu. Sebaik-baiknya tuntutlah ilmu yang berguna untuk diri kita pegang pada
apa yang kita dah belajar. Pegang kepada ajaran agama Islam. Melakukan perkara yang baik-baik sahaja. Okey, kamu semua dah boleh beza yang mana baik dan yang mana buruk. Istilah yang baik tu yang positif, yang tak baik tu adalah negatif. Okey, kamu dah boleh beza dah apa dia perkara baik dan apa perkara yang tidak baik. Maka kita menuntutlah ilmu yang baik-baik untuk diri kita. Okey. Ketiga, membantu sesama Muslim. Okey, apa yang dikatakan di sini, apabila kita melihat seseorang itu dalam keadaan susah, dalam keadaan yang memerlukan, haruslah kita membantu. Okey, walaupun daripada segi wang ringgit kita tidak boleh membantu, tapi kita boleh menggunakan tenaga dan usaha kita. Okey, contohlah kita tengok jiran sekeliling, sebagai contohlah jiran sekeliling kita, dia mengalami masalah. Contohlah untuk bergerak pergi ke hospital. Contoh dia tak ada duit, kan? Kemudian nak ke hospital pun tak ada kenderaan. Okey, sebagai sesama Muslim, iaitu sesama agama ni, ataupun walaupun whatever lah jiran kamu tu, walaupun bukan sesama Muslim pun, kita sebagai ada sifat moral, kita saling membantu. Apa yang perlu kita buat? Kita bantulah dia. Bantu dia dari segi kemudahan. Okay, kita bantu dia, hantar dia ke hospital. Kan? Kita meringankan beban dia. Kan? Sebab dia dalam keadaan yang tidak sihat. Itu contohlah. Okay, ataupun sebaliknya. Kan? Yang mempunyai masalah. Kita bantu. Jangan kita tengok je. Ataupun kita beranggapan, tu bukan masalahku. Tak nak macam tu. Kan? Contoh macam kawan-kawan. Tak faham, tak tahu membaca. Apa salahnya kita mengajar dia? Itu adalah satu perkara yang kebaikan. Betul tak? Kan? Jangan kita ingat, mentang-mentang kita dah pandai, boleh baca, boleh mengira, kita tak nak bantu kawan-kawan kita yang lemah. Tu tak baik. Kita sebagai Muslim, kita kenalah membantu. Itu sifat yang baik. Okey, yang keempat, bekerja mencari nafkah keluarga. Ingat apabila nanti kamu dah dewasa, kamu dah faham apa erti kehidupan ni, kamu perlu mencari nafkah keluarga. Nafkah ni apa, Ustazah? Okey, nafkah ni adalah apa dia? Ustazah nak terangkan kejap. Okey, nafkah ni adalah perbelanjaan. Tak kira lah daripada segi wang ataupun makanan ataupun sebagainya. Itu bagi nafkah maksudnya. Menyediakan tempat tinggal, itu pun satu nafkah. Memberi belanja bulanan, itu satu nafkah. Menyediakan pakaian, itu satu nafkah. Itu dikatakan nafkah. Kena wajib untuk keluarga. Tak kira lah kamu baik lelaki ke perempuan ke, apabila dalam keluarga kita kenalah saling membantu. Tak semestinya kita membantu orang di luar, tapi ahli keluarga kita terabai. Tak apa, sama-sama kita membantu. Kelima, bekerja mencari rezeki yang halal. Bekerja mencari rezeki yang halal. Ingat bekerja, kita kerja mencari rezeki yang halal. Faham istilah halal tu adalah yang diredai oleh Allah. Jangan kita bekerja tapi kita mencuri. Kita bekerja juga tapi kita menipu orang. Tu tak mahulah macam tu. Itu bukan yang dilaksanakan. Itu bukan cara untuk kita mencari nafkah. Bekerja mencari rezeki yang halal. Tak kira lah cuci pinggan dekat restoran ke, bekerja sebagai tukang kebun ke, tapi rezeki yang halal. Kita tak mengambil hak orang lain. Kalau kita mengambil hak orang lain, itu yang dikatakan berdosa. Bekerja juga tapi kena daripada sumber yang halal. Yang seterusnya. Keenam, bertakwa kepada Allah. Apa yang dikatakan bertakwa ni? Maknanya kita pegang je 5 rukun Islam, 5 rukun iman. Itulah ketakwaan kita kepada Allah. Apa dia rukun Islam? Apa dia perkara rukun iman? Itulah yang kita pegang. Yang kita buat. Laksanakan. Kita ingat itulah yang dikatakan kita bertakwa kepada Allah. Jangan kita abaikan, kita pelekehkan. Tak mau. Dan yang ketujuh, amar ma'ruf nahi mungkar.
Yakni melakukanlah melakukan perkara-perkara kebaikan dan jauhilah perkara-perkara yang mungkar. Mungkar ni perkara inilah yang tidak baiklah, senang Ustazah cerita kat sini. Kan? Kita jauhkan. Kita baik kepada perkara yang baik dan kita jauhkan daripada perkara yang tidak baik. Itu yang dikatakan amar ma'ruf nahi mungkar. Okey, jelas tak apa yang Ustazah terangkan hari ini? Okey, Ustazah harap kamu boleh faham antara contoh-contoh perkara fardu ain. Okey, ingat apa yang dimaksudkan daripada pengertian fardu ain tadi, iaitu perkara yang wajib. Ingat ya, wajib kita laksanakan, dan kalau kita tidak menunaikannya maka kita berdosa. Okey, jelas dan faham. Okey, saya harap nanti kamu boleh buat soalan dalam buku aktiviti. Saya nak uji kefahaman kamu. Okey, boleh ya? Okey, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.